Isu body shaming, memalukan fizikal bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan. Malah ia boleh cenderung untuk membawa kemurungan. Ia bukan terjadi di kalangan Malaysia sahaja, malah di seluruh dunia. Jadi apakah itu body shaming? Body shaming itu seperti seseorang mengkritik seseorang rupa paras, kulit ataupun bentuk wajah. Jadi bersama dengan saya, Angela Martin. Hai, hello. Okay, Angel Impact Management ya, studio kan? Ya, betul. And bersama dengan Miss Chubby Queen 2019, Suzy and Melanie, betul tak? Suzanne Melanie. Yes. Susahlah sebut nama dia. Saya bukan apa, saya tengok crown dia, saya bukan tengok muka dia. Gitu. Jadi mereka akan bersama dengan Maria hari ini untuk mengupas, memberi pendapat ataupun pandangan mengenai isu body shaming ini. Okey, soalan pertama saya akan ajukan kepada ratunya. Adakah kita patut mengambil serius tentang body shaming ini? Ya, pada saya, kalau boleh, saya nak tangkap semua orang yang buat pasal body shaming. Sebab body shaming ni, kalau kita... Tangkap lepas tu? Tangkap dan kita tumbuk-tumbuk. Kita lenyek-lenyek mereka yang suka buat bully untuk orang yang body shaming. Tak kisahlah dari segi bentuk saiz besar ataupun saiz yang kecil, yang tinggi, ada yang cakap yang papan. Tapi especially selalu yang kita dengarkan pasal body shaming untuk yang bersaiz besar. Yes, betul. Sampai ada yang sanggup membunuh diri sebab mereka malu. Itu yang kita paling tak suka sangat. Kita pun selalu melihat isu body shaming ni, ejek-ejek ni viral di Facebook. Apakah perasaan puan apabila melihat video tersebut? Perasaan saya, kalau dapat saya nak cari orang tu, saya nak ikat gantung dia, saya nak bagi dia makan banyak-banyak supaya dia rasa macam mana perasaan dia besar. Lepas tu kita showkan dia dekat orang ramai macam mana perasaan yang kita bully dia balik. Kan? Buat balik kan? Perasaan geram lah tu. Kan? Okey, Zen sendiri pernah tak menerima ejekan daripada rakan-rakan ataupun masyarakat setempat? Ya, saya selalu menerima kritikan sebab saya dari kecil lagi memang plus size, and semasa dekat sekolah menengah saya selalu dikritik dan diejek oleh kawan-kawan badan besar, and especially dalam sukan. Diorang akan anggap saya ni sebagai raksasa lah yang besar. Raksasa, gitu. Sampai hati kan. Sometimes kadang-kadang itu yang membuat saya rasa sangat down dan rasa nak hempap je. Banyak soalan yang saya nak berikan. Saya pun jadi macam excited bestnya Miss Chubby. Tapi kita berehat dulu, okey? Kita minum air dulu, okey? Kita bertemu selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga dan dua orang gadis jelita. Walaupun dia berbadan macam ni, saya pun hampir macam ni. Jadi saya lepas ni boleh tak ikut pertandingan ni? Boleh. Ataupun saya mesti makan banyak lagi? Banyak sikit lagi. Baru boleh lah. Ya. Okey. Kalau pertandingan Miss Chubby ni, dia ikut muka juga ke atau macam mana? Sebenarnya pertandingan Miss Chubby ni kita tak pilih muka sangat. Kita nak mencari seorang ratu yang betul-betul confident. Yes. Personality, of course lah, sebagai ratu mesti seorang yang menarik. Dan kita juga ingin mencari ratu yang betul-betul dapat memberi komitmen supaya orang luar di sana, walaupun dia bersaiz chubby, big plus, tapi dia dapat menjalankan tugas sebagai seorang ratu. Seperti ratu-ratu lain juga. So kita nak quality juga. Quality. Jadi Puan Angela ni buat Miss Chubby, dia ada motif ke? Nak bersuara kepada orang ramai yang walaupun chubby, kita pun boleh ikut pertandingan Ratu Cantik ataupun mana-mana event. Ada motifnya sendiri lah ni. Sebenarnya motif yang saya buat untuk pertandingan Ratu Chubby ni sebab saya ingin menyedarkan orang ramai bahawa wanita cantik dalam pelbagai saiz. Sebab semasa saya menjadi juri untuk pertandingan Ratu Cantik, banyak chubby yang join Ratu Cantik tapi mereka tidak menang. Jadi rasa sangat sedih. Sedangkan mereka cantik, mereka confident, tapi oleh kerana saiz kita terpaksa lah bagi mereka sentiasa di belakang. Itu macam unfair. So terfikir untuk buat Miss Chubby ni supaya bagi peluang untuk mereka merasa menjadi seorang ratu juga. Jadi Puan Angela sendiri pernah tak, jujurlah, pernah terima kritikan tak? Walaupun Puan ni dah ibu tapi still cantik, ada tak pernah ada orang tak puas hati tetap mengejek Puan? Pernah tak? So far saya belum pernah lagi dapat kritikan. Itu Mak Ratu kan. Yang bagi Suzanne sendiri, apa yang mendorong Suzanne sampai nak ikut Miss Chubby ni?
Ataupun ada motif juga ke? Nak bersuara ke? Bila dah dapat mic, terus nak ceramah ke? Mana? Memang saya ada motif tersendiri untuk join ni. Saya nak buktikan kepada pembuli-pembuli saya yang saya pun dapat join Ratu Cantik, dan saya juga boleh ikut seperti Ratu Cantik yang biasa, yang kurus-kurus. So saya nak buktikanlah kepada mereka bahawa saya memang ni minat boleh. ke? Memang beranilah untuk berhadapan dengan orang. Kadang-kadang kita tahu kita berbadan besar ataupun wajah kita kurang cantik. Jadi apabila kita nak berhadapan dengan orang ramai ataupun kamera, kita jadi kurang berkeyakinan. Okey. Jadi Suzanne sendiri apa tips-tips dia? Tips-tips dia, selepas saya join Angel Impact Management, saya mendapat keyakinan diri untuk berhadapan dengan halayak ramai, bercakap dengan orang ramai. Cara-cara bercakap lah. Cara-cara bercakap dengan orang ramai. Catwalk. Yes, catwalk, dan itu juga mendorong saya lebih terima diri saya. Ya, sebab mereka di under Angel Impact, saya training dan grooming mereka dari segi catwalk, dari segi personality, dari makeup, cara berpakaian. Kami grooming sekali. Sebab itu mereka, saya sentiasa membuat aktiviti pageant week untuk grooming ratu-ratu. Barulah ratu-ratu berkualiti. Bila Puan sendiri selalu membawa ratu-ratu cabi Puan ke halayak ramai, macam mana bila rasa perasaan tu bila orang ramai melihat Puan membawa mereka? Pernah tak cara pandangan mereka? Adakah ni betul ke buat pertandingan ni? First time memang ada yang tengok macam besar lah pula. Adalah juga orang kritik, tengoklah tapi ni memang dia plus size ratu, dapat ke bergelar ratu. Come on lah, kita sebagai wanita tak kira lah kurus ke, kecil ke, petit ke, cabi ke. Ada tak terfikir rasa nak buat Miss Kurus? Nanti macam lain je bunyi dia. Lain sangat keyakinan orang pula. Nanti semua orang kurus susah juga. Muslim lah. Muslim tu banyak sangat. Muslim banyak kan. Tu banyak sangat. Jadi mostly yang support Miss Cabi, ada tak yang Miss yang betul-betul yang langsing, yang datang bagi? Banyak. Kita banyak memberi jemputan kepada ratu-ratu yang slim-slim, international. Yes, mereka memang banyak support ratu-ratu Cabi. Dan mereka juga ada memberi sedikit bimbingan, kata-kata semangat supaya mereka Ratu Cabi ini lebih bersemangat dan more confident. Memang betul. Banyak supporter. Jadi Suzanne sendiri bila berhadapan dengan Miss pula yang tinggi, yang langsing, apa perasaan waktu tu? Bila nak bergambar sama, macam tu. Pada mula dia memang rasa macam agak kekok lah. Kekok kan, saya ni besar kot, macam tak sesuai kan. Tapi after grooming dengan Madam Angela, saya rasa lebih keyakinan, and cara-cara untuk post nampak lebih macam elegant, fotogenik. Semua kita join dengan Miss Cabi ni bukan saja setakat bertanding catwalk atau di hadapan, tapi grooming dari ada zero. Contribution dia dekat situ sebagai Miss. Apa yang diorang lakukan boleh sampai, maksud saya macam ciri-ciri yang Puan Angela cari untuk Miss Cabi, kriteria dia macam mana? Saya ingin dia, first memanglah Ratu Cantik confident. Cantik tu memang harus juga ada. Taklah kita cari yang tak sangat cantik sebab Ratu kan. Tapi yang biasanya sebagai Miss Cabi ni, Miss Cabi dia kena funny sikit. Dia kena funny, dia kena berani berdepan, and dia kena berani untuk terima something yang baru. Ada yang dari kecil, dari 6 tahun yang paling kecil, talent, and sampai yang besar-besar tak kira size. Semua adalah mereka minta untuk grooming, ada kelas catwalk, everything, cara-cara model, semua kita ajar. Kan kita tahu body shaming ni bukanlah dia gemuk saja kan, betul tak? Betul. Kan body shaming ni dia kulit, hitam, putih, even anak saya sendiri, Miss Viviana Lin, dia pernah dikritik sebab terlalu kurus. Dan dulu dia kan minat sukan, bermain hoki. Pernah dikritik sebagai seorang yang hitam. And seorang zirafah, something like that, macam buluh. Tapi slowly saya grooming dia, saya train dia sampai dia sekarang telah
menang second runner up Miss Planet International. Yes. Itu membuktikan yang apa tu, saiz tinggi ke kurus ke itu tak kira. Yang kita penting dalam ratu ni adalah confident. Okey. Jadi Viviana waktu tu anak puan sendiri bila dah dikritik macam tu, dia bagi tahu puan. Yes, dia pernah juga putus asa, rasa tak nak dalam dunia pageant sebab dia cakap malu. Tapi oleh kerana saya sendiri yang sentiasa dalam dunia pageant, saya ingin anak ikut jejak mami lah. Jadi mami push dia sebab dia adalah ahli sukan. Apa yang puan bagi dia sampai dia saya cakap you mesti boleh, jangan buktikan pada orang yang kritik you jadi hitam, you cakap you buloh, kurus, you dapat, mesti dapat. Macam mama pun jangan putus asa. Kita tak peduli, kita ajar dia catwalk, grooming dia, buat everything sampai ke Filipina kita buat dia training sehinggalah satu tahap dia menang, barulah orang cakap congrats. Barulah orang pandang tinggi kita. Sekarang itu buktinya orang yang pernah di body shaming mendapat pencapaian. So kata-kata je lah, jangan putus asa. Dan kita jangan putus asa juga. Kita ada banyak lagi nak kongsikan, tapi kita berehat dulu. Terima kasih kepada anda di luar sana. Masih lagi setia bersama dengan kami bertiga. Okey, kita sambung, okey? Masih apa kata orang Sarawak tu? Belalak. Agi belalak. Okey, Suzanne, dari tadi saya nak bagi soalan ni. Pernah tak Suzanne rasa kemurungan bila diejek? Pernah masa sekolah menengah, sebab ya kita tahu pada masa tu kan kita macam banyak yang kejam-kejam lah. Apa yang terfikir waktu tu? Bila dah diejek? Rasa macam tak nak keluar bilik. Tak nak keluar bilik dan tak nak bergaul dengan kawan-kawan sebab saya rasa diri saya macam tak layak dengan mereka. Rasa tak layak terus tak nak kawan dengan orang? Tak nak dengan orang. Sebab rasa macam diri ni membawa. Pernah tak cuba nak ambil suplemen yang menguruskan, yang berbahaya? Yang tu tak pernah. Tak ambil minuman. Sekarang ni kan kita lihat banyak orang menjual benda-benda yang boleh menguruskan. Betul tak? Puan sendiri pernah tak ambil? Pernah juga coba dulu. Berkesan tak rasanya? Tak berkesan langsung. So start dari itu saya tak nak lagi sebab saya rasa body macam ni. Sebab sekarang kan yang baru, feel orang yang baru, orang cakap chubby is awesome. Orang tak suka lagi zaman 2020 kan. Orang yang suka yang awesome-awesome. Size pun dah besar. Jadi Suzanne sendiri cakap tadi memang you punya memang berbadan besar. Adik-beradik lain pun memang berbadan besar. Saya anak tunggal. Saya tak ada adik-beradik lain. Tapi memang keturunan dia memang berbadan besar ke macam mana? Sebelah mak saya tak besar, tapi saya ambil sebelah bapak saya. Sebelah bapak saya semua besar-besar, plus size semua. Suzanne sendiri berbadan besar. Pernah tak rasa macam walaupun awak badan besar, tipulah kalau kita ni pun tak pernah judge orang. Kan betul tak? Betul, of course. Dalam hati macam besarnya, tapi ingat balik macam tu lah saya kan, besar. Tengok orang kurus macam mana perasaan tu? Rasa macam jealous lah, rasa macam what if saya macam tu, pakai macam tu. Rasa macam nak pakai orang yang kurus. Susah tak cari pakaian sebagai orang yang besar? Pendapat Suzanne sendiri. Dulu susah, tapi sekarang dah banyak orang buka kedai-kedai untuk chubby size. So mungkin orang dah sedar lah yang kita chubby pun perlu berfashion. Sebab dulu persepsi orang kan yang kurus-kurus je yang boleh fashion. Boleh fashion kan? Yang besar-besar tak boleh. Tapi sekarang dah banyak orang buka cawangan-cawangan untuk chubby size. Bila Suzanne memakai sesuatu pakaian yang mengikut badan, confident dia memang confident tak? Lagi macam boost ke rasa macam tak selesa? For me, kalau saya pakai pakaian yang saya suka dan ikut badan, saya rasa macam lebih wow, kebabom. Kebabom kau. Puan Angela sendiri. Puan Angela tadi saya ada lihat Angela punya studio. Puan Angela ni juga menyewa baju. Dan baju-baju tu disediakan kepada orang langsing saja ataupun orang yang berbadan macam-macam saiz? Sebenarnya tu
koleksi baju-baju yang dekat studio tu adalah koleksi anak perempuan saya sendiri. So sebab dia selalu biasalah sebagai seorang ratu, selepas pakai satu dia tak nak pakai lagi. Tak nak pakai lagi, aduh. So sebab tu kita buat sewa untuk orang yang berminat pageant. Masa ni belum lagi banyak untuk plus size. Kita cuma ada ada 1-2 sajalah untuk seperti saya sendiri, sebab sekarang saya pun dah jadi plus size. Gitu. Jadi crown yang dipakai oleh Susan sekarang ni dia punya teruslah ke dia akan official. pass by pass. Yang ni official crown. Susan dia akan masa crown ni untuk last final kita akan bagi Susan untuk yang baru lagi lah, new queen nanti. Disebabkan pandemik COVID-19. Jadi tahun ini tak akan kita postpone dulu sebab kita tak nak ambil risiko untuk pageant week, sebab kita perlu buat charity semua kan, buat lawatan, sebab masa ni mereka tak terima lagi mana-mana lawatan daripada mana-mana pihak. Jadi kita rasa tak best lah, so kita postpone untuk next year. So 2 tahun lah title dia best. 2 tahun. Jadi maknanya tahun ni tak ada dia pegang. Jadi berkemungkinan tahun depan dia akan buat lagi. Yes, kita akan buat. Kita memang akan buat setiap tahun. Tapi memang Susan bila saya nampak cantik. Terima kasih. Yes, seriously memang cantik. Apa yang mendorong Susan untuk masuk pertandingan ni? Sebab dulu sebelum masuk pertandingan ni saya selalu dicemoh lah, kritikan dengan besarnya badan awak, muka dah okey tapi boleh kurus sikit tak? And then tak layak lah nak tu. Pernah rasa nak kurus tak selepas dikritik? Dulu pernah lah, masa tu biasalah. Masa sekolah menengah, crush ni kalau dia suka kita dia tak kisah. Dululah, tapi sekarang macam it's hit me kan, so kalau cinta itu buta. Cinta itu buta. Jadi Puan Angela, kenapa bagi nama Miss Beautiful Chubby? Kenapa tak Miss Beautiful bla bla bla? Kemontelan comel. Saya pilih Chubby sebab sebutan tu cute sangat. Sebab Chubby is awesome tagline dia. Sebab kalau saya bagi nama dia plus size macam besar sikit. Jumbo tu nanti orang cakap, pernah lah dia cakap nanti tu macam besar gajah. So kita tak nak pakai perkataan tu. So, Chubby ni. Terus kita pilih perkataan Chubby. Memang macam cute sangat lah. Sebab tu kita limitkan berat dia 70 kg sampai 120 kg. 120 tu bukan di kategori yang sangat besar. Tak, atas tu dia dah obesity. Kalau yang obesity tu dia nak join Chubby Queen ni, dia kena kurus lagi. Ada Miss Chubby je ke ataupun Mrs Chubby, ada tak? Kita ada 2 kategori untuk Mrs dan Miss. Mrs juga semuanya memang awesome. Cuma Ratu Mrs kita tak dapat ikut pada hari ini sebab dia seorang guru. Dia ada kelas. Jadi bila Puan Angela bawa mereka ke mana-mana je, pernah tak melihat pandangan masyarakat? Macam mana cara mereka pandang dia orang ni? Sebab semua dia yang beratur tu semua besar-besar. Jadi macam mana? So far, first memanglah ada orang lihat Ratu ke yang Chubby tu apa. Tapi oleh kerana mereka nampak sangat cantik, cara mereka berdiri, cara mereka duduk memang queenly. Memang nampak sebagai seorang ratu sangat-sangat. Jadi dari segi tu orang nampak dia ada quality sebab mereka under saya, Angel Impact Management, kami akan grooming ratu-ratu semasa pageant week. Kita akan grooming, kita akan ajar mereka cara berpersonality. Kita juga membuat charity supaya mereka lebih kepada bersama masyarakat. Memberi sumbangan kepada masyarakat lah. Apa sebab kita mau quality sebagai seorang ratu, standard sama macam ratu biasa juga. Jadi Susan sendiri, Susan masuk Miss ni, ada sesuatu tak Susan, sebenarnya motif Susan nak masuk pertandingan macam ni? Saya mempunyai agenda tersendiri lah nak masuk join beauty pageant ni, Chubby Queen lah especially. Sebab saya nak buktikan kepada pembuli-pembuli saya di luar sana. Pembuli? Pembuli. Saya ingat Saya ingat. Yang membuat kriteria si Susan ni boleh menang? Susan ni dia seorang yang sangat sporting, dia sangat seorang yang sangat ceria, dia sangat friendly. Adakah dia depends dengan soalan kata Miss Chubby, mesti soalan dia mengenai more kepada body shaming juga. Body shaming kan? Body shaming. Jadi dia waktu tu dia menjawab dengan tepat. Dia sangat tepat dan sangat confident. Kriteria mereka juga bukan dari di pentas sahaja. Kita
ambil kira dari pageant week. Dia punya personality, dia punya komitmen, dia semua tu kira lah seperti pageant-pageant yang biasa. Sebab kita nak supaya mereka lebih disiplin, kita cari ratu yang betul-betul kualiti. Tak nak yang ratu dia cantik, dia tu terus tu tak best. Kan kita nampak ada yang cantik tapi attitude kurang. Kita tahu ada yang berbadan besar tapi attitude mereka sangat bagus. Yes. Itu yang kita nak. Ada yang orang berbadan besar, saya tengok dia cantik tau dari orang kurus. Betul tak? Betul. Banyak tak tengok orang macam tu? Banyak. Dalam part ni selalunya dalam beauty pageant, sebab saya pernah menjadi juri. Dalam pageant tu kita banyak melihat plus size yang join pageant. Tapi mereka tak pernah berpeluang untuk menang. Ya. Kalau kadang-kadang mereka sangat cantik, tinggi, tapi kerana badan mereka jadi yang last. Q&A pun sangat cantik tapi jadi yang last. So sebab tu yang terfikir untuk buat macam ni supaya bagi peluang untuk mereka khas untuk cabi. Khas untuk cabi supaya kita orang sedar yang cabi pun mereka pun ada beauty brand kita orang mereka juga ada pelajaran yang sekolah tinggi-tinggi. Jadi kata-kata yang boleh Puan Angela beri kepada penonton di luar sana mengenai persepsi body shaming ini. Kata-kata semangat. Kata semangat dari saya. Saya harap orang yang plus size, orang yang kecil, orang yang kurus, orang yang hitam ke apa semua, jangan peduli cakap orang, just lift your head kata orang kan. Confident yourself, cantikkan diri, love yourself, trust yourself, jadikan diri sendiri berfashion. Apa yang orang nak cakap dengan kita, cakaplah kan. Yang penting kita cantik, okey? Cantik, okey? Flip hair gitu. Jadi kita ada yang bagi pendapat saya sendiri, bila kita tengok ada yang langsing tapi mereka dari segi wajah mungkin kurang. Jadi Puan Angela sendiri macam mana nak judge orang seperti ini? Macam mana dia nak masuk pertandingan? Macam mana dia nak boost dia punya keyakinan? Okey, bagi yang tu memang kita ada juga mengatasi masalah macam ni. Dia seorang yang confident, sangat cantik dari segi catwalk, IQ semua, tapi kekurangan kecantikan. Tapi kita akan grooming mereka, still guide, bawa mereka buat aktiviti, sometimes mungkin kita akan pilih jadi ambassador. Supaya mereka rasa mereka dalam golongan yang tercantik juga. Kan, walaupun ni kan. Yes, kita pasti ada satu kategori yang khas buat untuk mereka. Dan terlupa pula, saya juga pernah buat satu Miss Petite. Miss Petite, yes. Miss Petite, beautiful. Juga ada yang cantik saya. Tapi pendek. Lepas tu dia rasa dia tak nak masuk Miss yang Miss tu sebab dia punya ketinggian kan. Bila seperti Chubby Queen juga, yang Chubby bezanya yang besar, yang ni dia cantik tapi dia pendek, cute. Tapi kita bagi peluang tu pun sama juga, mereka mempunyai confident, cantik, semua everything kita latih juga sehingga mereka confident. Sambutan dia bila Puan buat semua ni okey tak? Sambutan selepas dah habis buat event, macam mana sambutan orang ramai? Adakah ambassador Puan sendiri banyak mendapat pekerjaan luar ataupun job-job side lah orang cakap kan? Ya, mereka banyak dapat jemputan. Dan untuk Chubby Queen sangat okey. Di sini saya nak bagi tahu pasal Chubby Queen ni kan. Sponsor banyak masuk. First year memang saya struggle sangat. Second batch kita dapat buat sponsor mula masuk. Mereka berminat untuk Chubby Queen. Mereka macam something yang baru. Something yang special untuk Chubby Queen punya pageant. Something fresh. Itu yang bestnya membuatkan Chubby Queen kita jadi kedebum. Sekarang untuk batch 1, untuk Miss Petite, kita baru batch 1. Sepatutnya this year kita ada untuk batch 2, tapi MCO kita kena. Dan Miss Petite saya tu pun akan mewakili Malaysia, Sarawak untuk ke peringkat Malaysia. Ada Chubby, ada Petite. Memang all sizes. Yes. Sebab tu saya tak ada buat untuk yang slim-slim. Sebab yang slim tu dah terlalu banyak kita boleh tengok, memang dah terlalu banyak. Jadi Susan sendiri, kata-kata semangat yang boleh diberikan kepada yang mangsa-mangsa buli di luar sana. Kepada mangsa-mangsa buli yang pernah kena body shaming, jangan putus asa, jangan rasa down. You are beautiful the way you are. Bak kata orang English kan, beautiful inside out. So apa yang penting, just love yourself and the people around you will of course love you. Love you kan. Apa tadi tagline kita tadi? Chubby is awesome. Terima kasih
kerana sudi memberi pendapat mengenai body shaming ini. Jadi setakat ini saja bersama dengan saya Mara Suji dan tetamu saya yang cantik jelita. Mungkin pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi, okey? Ya, thank you. Di sini saja bersama dengan saya. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Suara Wanita.